Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang dihormati Haji Anwi bin Hussein selaku pensyarah saya bagi kursus GPPP 1092. Saya Ahmad Azim Firdaus bin Azmi akan membentangkan tugasan 2 iaitu persembahan untuk kursus GPPP 1092. Sebelum saya meneruskan lagi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi Ahmad Azim Firdaus bin Azmi dari unit Bahasa Melayu 2. Saya merupakan pelajar PPI SMP ambilan Jun 2023. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita teruskan dengan agenda utama kita. Soalan tugas yang telah diberikan ialah anda dikehendaki menghasilkan satu video produk yang boleh digunakan sebagai alat bantu mengajar atau produk lain yang bersesuaian dengan bidang pengkhususan anda. Video ini perlu dibuat naik ke channel YouTube masing-masing. Oleh itu, saya telah mencipta satu alat bantu mengajar yang diberi nama kalendar haiwan. Kalendar haiwan ini diciptakan untuk membantu murid-murid untuk membatangkan suku kata dengan tepat. Satu kajian telah membuktikan bahawa ramai murid yang masih tidak mampu untuk membatangkan suku kata dengan baik. Malah terdapat segelintir pelajar yang hanya mampu menguasai suku kata pertama sahaja. Namun mereka mengalami kesukaran untuk membatangkan suku kata jika suku kata pertama tersebut digabungkan dengan suku kata kedua. Contohnya, bo dan la. Kegagalan mereka untuk membatangkan suku kata dengan tepat menyebabkan mereka sukar untuk menguasai kemahiran membaca. Oleh itu, dengan adanya kalendar haiwan, kemahiran murid dalam membatangkan suku kata akan dipertingkatkan. Selain itu, kalendar haiwan juga diciptakan untuk membantu murid membaca dengan lebih cepat. Seterusnya, mari kita lihat bagaimana untuk mencipta kalendar haiwan. Yang pertama, silakan bahan-bahan yang diperlukan. Bahannya ialah yang pertama, mounting board ataupun guru-guru boleh juga menggunakan kotak. Yang kedua adalah gam. Yang ketiga adalah card ring atau boleh juga menggunakan tali. Dan yang terakhir adalah gambar-gambar haiwan dan juga huruf suku kata. Bahan yang diperlukan ini tidak memerlukan kos yang tinggi. Malah bahan ini boleh didapati di sekitar sahaja. Yang kedua, potong gambar dan juga huruf suku kata mengikut saiz yang dikehendaki. Langkah yang ketiga, potong mounting board mengikut saiz yang dikehendaki untuk bahagian depan dan bahagian belakang kalendar. Langkah seterusnya, buat lubang di atas mounting board yang telah dipotong tadi. Langkah yang kelima, potong mounting board yang lain dan lipat kepada 4 bahagian untuk dijadikan tapak kepada kalendar. Seterusnya, lekatkan bahagian depan dan juga bahagian belakang mounting board tadi dengan tapak kalendar menggunakan gam. Yang ke-8, tebuk lubang di atas gambar haiwan dan juga huruf suku kata tadi. Dan langkah yang terakhir, lekatkan gambar haiwan dan juga huruf suku kata dengan kalendar menggunakan card ring.
Seterusnya, mari kita lihat bagaimana kalendar haiwan ini berfungsi. Cara untuk menggunakan kalendar haiwan ini adalah dengan menyesuaikan suku kata pertama dengan juga suku kata kedua untuk membentuk perkataan yang betul dan juga tepat berdasarkan gambar rangsangan yang terdapat pada kalendar haiwan ini. Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan belajar kalendar haiwan. Apa itu kalendar haiwan? Kalendar haiwan ni akan mengajar kamu semua bagaimana untuk membatangkan suku kata berdasarkan gambar yang diberi. Jadi, gambar yang diberi kita lihat kat sini adalah gambar katak. Jadi, suku kata pertama katak apa? Ka, pandai. Jadi, di sini kamu semua perlu mencari ka. Okey, sini kita dah ada ka. Dan suku kata kedua pula adalah tak. Jadi, kita cari tak. Tak. Macam mana nak eja katak? K-A-K T-A-K tak. Katak. Tujuan utama kalendar haiwan ini diciptakan adalah untuk membantu murid-murid untuk membatangkan suku kata dengan baik. Pengajaran mengenai suku kata kepada murid di awal usia mereka sangat penting supaya mereka tidak mempunyai masalah dalam proses membaca mereka. Jika seseorang individu tersebut mempunyai masalah dalam kemahiran membaca, ia akan menyebabkan sukar untuk menjalani kehidupan mereka dengan baik. Mereka tidak mahir membaca akan berisiko untuk ditipu oleh penipu-penipu di luar sana. Berdasarkan berita Astro Awani pada 13 Januari 2023, kajian telah membuktikan 175,000 ataupun 13% kanak-kanak di hujung usia prasekolah kanak-kanak di hujung usia persekolahan sekolah rendah di Malaysia dilaporkan tidak mahir membaca, manakala 1.01 juta atau 5.03% rakyat Malaysia masih tidak mempunyai kemahiran literasi. Selain itu, menurut laporan dokumen keciciran pendidikan Malaysia 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Bukan Kerajaan NGO, terdapat 60,800 kanak-kanak orang asli berdepan masalah keciciran pendidikan pada tahun 2020 dan jumlah itu meningkat menjadi 62,800 pada tahun berikutnya. Maka, kita dapat menyimpulkan bahawa faktor utama keciciran ini adalah mereka tidak dapat membaca dengan baik. Sehubungan dengan itu, saya menciptakan kalendar haiwan ini bertujuan untuk membantu murid-murid dalam menguasai kemahiran membaca dengan kaedah membatangkan suku kata yang melibatkan suku kata yang pertama dan juga suku kata yang kedua. Kenapa saya ambil kaedah untuk mengajar suku kata pertama dan juga suku kata kedua? Hal ini kerana berdasarkan suatu kajian yang telah dibuat oleh Zuhairah Mahmud, iaitu seorang guru prasekolah yang ditugaskan untuk mengajar murid-murid prasekolah di Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia KPM di Pulau Pinang. Beliau telah mendapati bahawa masih terdapat beberapa orang murid yang tidak dapat menguasai kemahiran membatangkan dua suku kata mudah yang terdiri daripada pola KV tambah KV. Setiap kali sesi pengajaran dilakukan, mereka seolah memencilkan diri dan tidak berminat apabila aktiviti membaca dijalankan. Beliau juga mendapati bahawa murid boleh membunyikan suku kata tunggal yang terdiri daripada KV dengan betul. Namun, apabila suku kata ini digabungkan dengan dua suku kata atau tiga suku kata seperti KV tambah KV untuk membentuk perkataan, mereka mengalami kesukaran untuk membatangkannya dengan tepat. Mereka seringkali lupa bunyi suku kata pertama semasa mahu membaca keseluruhan perkataan tersebut. Kegagalan mereka membatangkan suku kata yang mudah ini menyebabkan mereka mengalami kesukaran untuk menguasai kemahiran membaca yang lebih sukar. Oleh itu, penggunaan kalendar haiwan ini di dalam kelas akan membantu mereka untuk menguasai kemahiran membatangkan suku kata yang baik. Selain itu, kalendar haiwan ini akan membantu murid mengingat suku kata pertama dalam menyebut perkataan kerana gambar yang terdapat pada kalendar haiwan ini akan merangsang memori visual mereka. Selain itu,
Kalendar haiwan ini bertujuan untuk membantu murid-murid yang mengalami keciciran dalam pembelajaran akibat daripada pandemik COVID-19 yang melanda Malaysia pada tahun 2020. COVID-19 menyebabkan mereka menjalani sesi pembelajaran secara dalam talian. Namun, perkara ini telah menyebabkan keciciran murid disebabkan oleh capaian internet yang terhad dan terbatas dan murid tidak memahami sepenuhnya pengajaran yang disampaikan. Keadaan ini telah menjejaskan proses pembelajaran murid terutamanya bagi murid tahun 1 yang baru mula untuk belajar membaca. Sehingga sekarang masih terdapat murid yang tidak dapat membaca dengan baik walaupun sudah hampir masuk tahun 4. Bukan itu sahaja, kalender haiwan ini diciptakan untuk membantu guru-guru di luar sana untuk merancang pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. Antara kelebihan kalender haiwan adalah yang pertama, kalender haiwan ini merupakan suatu bahan maujud yang boleh dipegang dan disentuh oleh murid-murid. Sudah menjadi sifat semula jadi kepada kanak-kanak untuk menggambari sesuatu bahan fizikal atau bahan autentik. Penggunaan bahan ini mampu mencetuskan minat murid-murid untuk belajar membaca. Seterusnya, peralatan yang digunakan menjadi bahan penggalak dalam penyampaian pelajaran. Jika bahan yang digunakan sistematik semasa sesi pengajaran, maka pengajaran akan mencetuskan minat para pelajar untuk melalui proses pembelajaran yang menyeronokkan. Pembelajaran yang menyeronokkan dapat membantu murid untuk mencapai objektif pembelajaran seperti yang dirancang. Seterusnya, aktiviti ini akan memberi kebaikan kepada para pelajar dari segi pengalaman panca indera. Penggunaan bahan bantu mengajar sebenarnya memberi peluang kepada murid-murid untuk memperoleh pengetahuan melalui pelbagai varian seperti deria penglihatan, deria sentuh dan juga deria pendengaran. Bukan itu sahaja, aktiviti menggunakan kalender haiwan ini akan merangsang memori visual murid-murid untuk mengingat perkataan yang mereka baca. Ia dapat membantu meningkatkan pemahaman murid-murid terhadap cara membatangkan suku kata dan membaca perkataan dengan lebih baik. Di samping itu, kalender haiwan ini dapat membantu sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas berlaku dengan lebih berkesan. Hal ini kerana pengajaran menggunakan bahan ini lebih berpusatkan murid. Pembelajaran secara aktif, pembelajaran konseptual dan melibatkan pembelajaran aras tinggi. Penggunaan kalender haiwan yang merupakan bahan maujud ini mampu menggalakkan suasana pembelajaran yang sebenar dan memberi peluang kepada murid untuk terlibat secara langsung dengan aktiviti pengajaran dan juga pembelajaran. Yang terakhir, kalender haiwan ini dapat menggalakkan murid untuk menggunakan proses mental dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Hal ini kerana mereka perlu berfikir untuk menyesuaikan suku kata bagi membentuk perkataan berdasarkan gambar. Jika suku kata tersebut tidak menghasilkan perkataan berdasarkan gambar tersebut, maka suku kata tersebut adalah salah. Melalui kalender haiwan ini, murid akan dapat membina idea dengan lebih bermakna berdasarkan bahan maujud yang mereka perhatikan. Untuk menambah baik aktiviti ini, saya cadangkan supaya guru-guru meminta seorang murid untuk menjadi ketua dan memberi arahan kepada rakan-rakan mereka yang lain. Selain itu, bagi menambah baik bahan kalender haiwan ini, saya mengaplikasikan kalender haiwan ini dalam bentuk digital. Saya menggunakan aplikasi Woodwork dalam membuat kalender haiwan digital ini. Kalender haiwan yang saya sarankan untuk ditambah baik dalam bentuk digital ini selaras dengan elemen falsafah pendidikan guru, FPG, iaitu guru yang mengikut perkembangan zaman serta penekanan kepada bidang sains dan juga teknologi. Pengajaran suku kata menggunakan kalender haiwan juga bertepatan dengan standard keempat dalam standard kualiti pendidikan Malaysia gelombang kedua atau SKPMG 2, iaitu guru bertindak sebagai perancang dalam memastikan segala perancangan dan persediaan dalam melaksanakan pengajaran. Selain itu, guru bertindak sebagai pembimbing dalam aktiviti kalender haiwan ini untuk membolehkan murid-murid menguasai pengetahuan dan kemahiran berdasarkan objektif yang telah ditetapkan. Selain itu, kalender haiwan yang saya sarankan untuk tambah baik dalam bentuk digital ini juga bertepatan dengan 11 anjakan yang telah digariskan oleh Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu anjakan yang ketujuh,
iaitu memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) dalam meningkatkan kualiti pelajaran di Malaysia. Akhir sekali, mari kita lihat implikasi terhadap guru melalui aktiviti kalender haiwan ini. Guru berkeupayaan merancang dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran serta memastikan matlamat dan objektif yang ditetapkan tercapai. Kalender haiwan ini akan mewujudkan suasana bilik darjah yang menyeronokkan. Maka, di sini dapat kita lihat profesionalisme guru dalam kecekapan mencorakkan iklim bilik darjah.